Pencapaian STAM 2017 lebih cemerlang. Labuan, Bandar Pulau Pintar dan Lestari menjelang 2030. MyBus khidmat bas elektrik henti-henti pertama di Pantai Timur. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. N5 Khamis 18 Januari 2018 bersama saya Miza Usni Muhammad. Untuk lintas langsung ke negeri-negeri, kita mulakan dengan laporan dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Karunisa Abdul Halim. Selepas itu ke RTM Sarawak bersama Bumawin. Seterusnya bersama Muhammad Jia Shahlan di RTM Sabah dan akhir sekali ke RTM Perlis bersama Nur Aziah Ahmad. Jadi setia bersama N5. Pencapaian keseluruhan sijil tinggi agama Malaysia STAM 2017 meningkat apabila keseluruhan calon yang layak mendapat sijil bertambah sebanyak 2.7% kepada 67.7% berbanding 67.0 pada 2016. Manakala calon yang tidak layak dianugerahkan sijil berkurangan 2.7% iaitu 30.3% berbanding 33.0% tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan analisis keputusan STAM 2017 oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, calon yang memperoleh sijil pangkat mumtaz atau cemerlang meningkat 0.4% iaitu 8.8% berbanding 8.4% pada 2016. Sijil pangkat Jayid Jidan sangat baik pula meningkat 1.7% iaitu sebanyak 22.6% pada 2017 berbanding 20.9% pada 2016. Bagi kumpulan yang memperoleh sijil pangkat Jayid baik, penurunan 0.3% atau 31.0% pada 2017 berbanding 31.3% pada 2016. Selain itu, 4 dari 5 mata pelajaran bahasa Arab mencatatkan peningkatan peratusan calon memperoleh grade mumtaz hingga grade makbul. Bagi bidang syariah, mata pelajaran fiqh mencatatkan peningkatan sebanyak 1.2% bagi calon yang memperoleh grade mumtaz hingga makbul berbanding 2016. Sementara Usuluddin, 2 daripada 3 mata pelajaran mencatatkan penurunan peratusan calon yang memperoleh grade mumtaz hingga grade makbul. Sementara itu, Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Samstar Sungai Manggis, Banting, Selangor terus mengekalkan kecemerlangannya sebagai antara sekolah terbaik di negara ini. 2 calonnya memperoleh keputusan Mumtaz Sofi iaitu anugerah pelajar terbaik peringkat kebangsaan. Menjadi amalan Samstar, kejayaan yang diperoleh terus diraih dengan sujud syukur sebaik pengumuman keputusan berakhir. Bagi kedua-dua pelajar paling cemerlang, kejayaan diperolehi hasil pengorbanan dari pelbagai pihak termasuk keluarga. Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira dengan perasaan yang tak pernah rasa sampai menitis air mata betapa gembiranya. Selain itu, terima kasih kepada pihak ibu bapa, pihak sekolah, pihak sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas segala-galanya, segala doa daripada semua. Itulah kunci utama sebuah kejayaan tu. Satu tips untuk saya share kepada anda di luar sana adalah jangan pernah tinggal solat sunat taubat, hormat pada kedua ibu dan ayah, selalu membantu kawan-kawan yang lain, selalu membantu guru-guru supaya kita terus berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Keseluruhan Samstar mencapai grade purata sekolah 2.04% lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Jadi pelbagai aktiviti yang kita beri kepada pelajar-pelajar untuk meningkatkan prestasi dengan mengadakan seminar, program perkampungan ilmu, ya, kita buat makanan sunnah sehingga mereka berkeyakinanlah untuk mengulang kaji hingga ke saat yang terakhir. Dan grade purata kita pun bertambah baik
iaitu tahun sebelumnya sebanyak 2.07 dan tahun ini mendapat 2.04. Keseluruhan seramai 23 calon Samstar memperoleh Mumtaz, 65 orang Jayid Jidan dan 65 calon memperoleh Jayid. Dari segi peratusan kelulusan pula turut menunjukkan peningkatan sebanyak 99.1% berbanding 97.2% tahun 2016. Majlis Penganugerahan Pelajar dan Sekolah Terbaik akan berlangsung di Putrajaya esok. Pelajar Yayasan Islam Kelantan YIK juga terus melakar kecemerlangan apabila 193 pelajarnya memperoleh keputusan mumtaz. Menurut Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Kelantan, Datuk Muhammad Awang, daripada jumlah tersebut seramai 19 pelajar memperoleh mumtaz untuk semua mata pelajaran. Keseluruhan pencapaian pelajar YIK dalam peperiksaan STAM 2017 meningkat 0.93% kepada 62.22% berbanding 61.29% pada 2016. Pelajar yang lulus dalam peperiksaan segi tinggi agama Malaysia STAM pada tahun 2017 ialah seramai 12,217 orang atau 92.2%. Daripada jumlah calon seramai 1,956 iaitu lulus kurang-kurangnya pangkat makbul, lulus untuk 10 mata pelajaran yang duduk di dalam peperiksaan tersebut. Keputusan ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.93%. Tambahnya, tahun lalu seramai 1,956 pelajar menduduki STAM dan daripada jumlah tersebut seramai 343 pelajar memperoleh pangkat Jayid Jidan dan 587 pelajar mendapat pangkat Jayid. Datuk Muhammad menyatakan perkara itu ketika mengumumkan keputusan STAM di Nilampuri, Kota Baru. Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat mencatat grade purata sekolah GPS tertinggi iaitu 2.73, diikuti Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman 2.46 dan Mahat Muhammadi Perempuan memperoleh 2.16. Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin Samza muncul sekolah terbaik STAM 2017 Terengganu. Grade purata negeri GPN 2.15 adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Syahruddin Ali Hussein berkata 28 daripada 148 calon STAM mendapat mumtaz berbanding 18 calon pada 2016. 13 calon Samza antara pelajar cemerlang seluruh negeri yang memperoleh mumtaz. Mereka termasuk Puteri Nol Akilah Megat Khairul Azwan yang muncul pelajar cemerlang negara. Kesemua calon STAM 2017 Samza menerima keputusan yang diserahkan Timbalan Pesuruhjaya Pentadbiran, Keuangan dan Pembangunan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Azhar Yusof. Rakyat wilayah Persekutuan Labuan akan menerima limpahan pembangunan yang lebih mapan dengan terlaksananya perancangan yang terkandung di dalam Rangka Tindakan Pembangunan Labuan 2030. Rangka tindakan itu juga bagi menjadikan Labuan bandar pulau pintar dan lestari. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika melancarkan Rangka Tindakan Pembangunan Labuan 2030 berkata, dokumen tersebut menggariskan 22 strategi pembangunan dan projek pemangkin di bawah 5 tema. Turut terkandung di dalamnya Pelan Transformasi Lembaga Perkhidmatan Keuangan Labuan. Rangka tindakan ini menggariskan pembangunan utama yang berdaya dilaksanakan untuk memacu ekonomi dan sosial di pulau ini sekaligus meningkatkan kualiti hidup rakyat. Projek yang paling berimpak tinggi kepada rakyat dan paling dinanti-nantikan adalah cadangan pembinaan jambatan menghubungkan Labuan dengan Tanah Besar Sabah yang akan menjadi laluan terakhir Lebuh Raya Pen Borneo. Sebabkan jambatan ini, penduduk di sini boleh bergerak ke Tanah Besar dan orang di Tanah Besar boleh datang ke pulau ini dengan mudah. Dan jika jambatan ini menyebabkan pelabur-pelabur lebih yakin untuk melabur di pulau ini, maka
berbaloilah kita membina Jabatan Pulau Labuan ini ke tanah. Datuk Seri Najib turut menyaksikan majlis penyerahan surat pelantikan konsultan kajian kebolehsanaan teknoekonomi cadangan pembinaan Jabatan Labuan menumbuk ke Sabah. Majlis diadakan di dataran Labuan ini dihadiri kira-kira lebih 15,000 orang. Dan semasa melancarkan projek perumahan, Datuk Seri Najib berkata pembinaan sebanyak 500 unit projek perumahan rakyat PPR dan 160 unit projek perumahan penjawat awam Satu Malaysia PP1M di Batu Arang jelas menunjukkan komitmen dan keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Pembinaannya bagi memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah untuk menikmati kemudahan perumahan yang lebih baik dan selesa bagi memastikan rakyat Labuan tidak terpinggir daripada arus pembangunan negara. Kita melancarkan projek PPR yang pertama di Labuan. Projek perumahan rakyat iaitu di Batu Arang dengan melibatkan pembinaan 500 unit rumah pangsa berbilang tingkat termasuk kemudahan surau, taska, tadika, kedai gerai serta balai komuniti. Rumah PPR yang bernilai RM42,000 itu juga boleh disewa dengan harga RM124 sebulan, manakala rumah PPA1M jenis teres satu tingkat ditawarkan kepada penjawat awam dengan harga bermula RM190,000. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut menyaksikan majlis menandatangani perjanjian Labuan Grand Prix of the Sea antara Powerboat P1 dan Yayasan Pembangunan Labuan yang bakal menyaksikan Labuan menjadi litar perlumbaan bot P1 yang pertama di Asia Tenggara. Pengerusi Barisan Nasional Pulau Pinang, Teng Chan Yeow, sedia diheret ke mahkamah dalam isu pembokaran projek terowong dasar laut. Tegas Teng, beliau akan terus bersuara demi kepentingan rakyat Pulau Pinang. Saya bersedia menghadapi Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, di mahkamah untuk menuntut kebenaran. Saya akan terus bersuara demi kepentingan rakyat Pulau Pinang. Saya telah mengarahkan program saya untuk mengkaji dakwaan Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, bahawa saya berbohong dalam isu ini. Semalam Teng mendedahkan penafian kerajaan negeri yang mendakwa tidak mengeluarkan sebarang bayaran kepada konsortium syarikat yang terlibat dalam penyediaan laporan projek berkenaan. Bagaimanapun, Hansard Dewan Undangan Negeri membuktikan kerajaan Pulau Pinang telah membayar RM11.2 juta kepada sebuah syarikat perunding teknikal HSSI Sdn Bhd. Selain projek naik taraf Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak Melaka, Kementerian Pertahanan bakal menaik taraf 4 lagi Hospital Angkatan Tentera di seluruh negara secara berperingkat. Hospital berkenaan masing-masing di Kuala Lumpur, Perak, Negeri Sembilan dan Sabah. Jadi untuk perkembangan terkini bersama Nur Amalina Abdul Halim di sana. Silakan. Kali lagi dari Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak Melaka sempena dengan pelancaran Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera 2018-2050. Dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik, beberapa inisiatif telah pun dirangka dalam Pelan Transformasi ini, antaranya menaik taraf 5 Hospital Angkatan Tentera, pembinaan 5 poliklinik serta penubuhan Hospital Veteran ATM. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, bersama saya ialah Pegawai Memerintah 95 Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Kuala Lumpur, Brigadier Jeneral Dato' Dr. Zulkifli Maju. So, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di N5. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton-penonton RTM objektif utama untuk Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan ATM ini. Okey, objektif utama Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan ATM bagi jangka 2017 hingga 2050, matlamat utamanya ialah untuk mentransformasikan perkhidmatan kesihatan ke arah perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan selamat, yang mana kita cuba menukar kaedah perkhidmatan kesihatan itu sendiri daripada kaedah kesihatan yang sedia ada kepada kesihatan yang terjaga. Dengan kata lain, penjagaan kesihatan itu sendiri bermula daripada setiap warga ATM, keluarga dan juga veteran, di mana kita daripada pemberi perkhidmatan akan sentiasa memastikan
perkhidmatan kesihatan diberikan adalah yang terbaik, tetapi pada yang sama kita juga mahukan setiap anggota itu mengambil berat akan kesihatan mereka sendiri juga dalam keadaan sihat dan cergas dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Baik Datuk, sebagai salah seorang pegawai pemerintah Hospital Angkatan Tentera di negara ini, harapan Datuk sendiri untuk jangka masa pelan transformasi ini bagaimana? Okey, sebagaimana pegawai dan anggota kor kesihatan di dalam perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera yang lain, memang kita mengharapkan agar pelan transformasi yang dirancangkan ini dapat direalisasikan secara menyeluruh, di mana semua pihak akan mendapat faedah. Dengan sebab matlamat utamanya ialah untuk memastikan setiap individu yang berkhidmat dalam perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera menerima manfaat, dan terutama sekali kepada mereka yang menjadi pelanggan kita, iaitu warga ATM, keluarga mereka dan juga veteran ATM sendiri, dan seperti yang dimaklumkan tadi, even masyarakat setempat sekalipun patutnya menerima faedah yang sama. Itulah harapan kita yang sebenarnya. Baik, terima kasih Datuk. Itu tadi antara perkongsian yang dikongsikan oleh Pegawai Pemerintah 95 Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Kuala Lumpur, Brigadier Jeneral Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof. Untuk makluman, pelan transformasi ini telah pun disempurnakan sebentar tadi oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein bersama dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Saya kira sampai di sini saja laporan saya, Nur Amalina Abdul Halim, bersama seluruh kru penerbitan langsung dari Hospital Angkatan Tentera Kem Trendak Melaka. Kita kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri untuk laporan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Nur Amalina Abdul Halim. Penduduk terjejas banjir yang masih berada di pusat pemindahan sementara PPS semakin berkurangan kepada hanya 75 orang. Kesemuanya di negeri Pahang, manakala di Johor kesemua penduduk terjejas sudah dibenarkan pulang awal pagi tadi. Menurut Kemas Kini Portal Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat 4 petang tadi, 5 pusat masih dibuka di 2 daerah terjejas. Di Raub, seramai 75 orang daripada 26 keluarga masih menetap di 2 PPS iaitu SK Temai dan SK Aceh. Sementara itu, di Segamat Johor, kesemua 29 orang penduduk terjejas banjir telah dibenarkan pulang apabila satu-satunya PPS yang masih beroperasi ditutup pada pukul 10.30 pagi tadi. PPS di Balai Raya Gemerih 4 Batu Badak itu beroperasi sejak 10 Januari lalu. Esko Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata pemantauan berterusan akan terus dijalankan oleh pelbagai agensi terlibat, antaranya APM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat daerah dan pihak bomba. Seorang warga emas maut selepas motosikal ditungganginya terlibat dalam kemalangan di Lebuh Alu Gajah Melaka Tengah Jasin, EMJ, berhampiran premis Keluargaku awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Afzanizar Ahmad berkata kejadian berlaku kira-kira 12.10 pagi ketika mangsa Jamaluddin Mat Jais, 57 tahun, dalam perjalanan dari lampu isyarat Lebuh EMJ Bukit Piatu. Ketika berada berhampiran, lampu isyarat motosikal mangsa telah dilanggar sebuah kereta yang bergerak dari arah sama. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala, manakala pemandu kereta berusia 32 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penganggur berdepan hukuman mati apabila dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kulai atas pertuduhan mendera sehingga mati seorang kanak-kanak berusia 2 tahun 3 bulan. Pertuduhan terhadap S. Mosas, 23 tahun, dibacakan di hadapan penolong pendaftar Mahkamah Muhammad Salihuddin Abdul Sani.
Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mosas didakwa mendera anak teman wanitanya sehingga mati di rumah bangsa Temenggung Kulai pada kira-kira pukul 7 malam 3 Januari lalu. Kanak-kanak terbabit Paul Mbinesan Jayan disahkan meninggal dunia di Hospital Temenggung Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai akibat pendarahan di telinga selain kesan lebam sebelah kiri kepalanya. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Qayyum Ramlan dan tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh tidak dibenarkan sebarang jaminan. Mahkamah menetapkan 28 Mac ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat. Sejak awal bulan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Pahang telah mencatatkan 3 kes berhubung pelbagai kesalahan peniaga buah durian dan masing-masing 1 kes kesalahan di Cendrawasih Kuantan dengan tidak meletakkan tanda harga dan 2 kes kesalahan timbang sukat yang telah tamat tempoh di Raub dan Jerantut. Ketua Bahagian Penguatkuasa KPDNKK Negeri, Alwi Abdul Hamid menegaskan peniaga seharusnya peka dengan peraturan yang telah ditetapkan pihaknya. Pastikan timbang ikut tempoh yang ditetapkan dan harga dah ditulis dengan jelas. Secara keseluruhan dalam tempoh 17 hari operasi dilakukan, 24 kes telah direkodkan peniaga dalam pelbagai kesalahan. Dalam pada itu, Pengarah KPDNKK Negeri Datuk Mak Ujin berkata, sempena perayaan Tahun Baharu Cina, Kementerian telah mengadakan perbincangan bersama para peniaga bagi memastikan harga barang yang ditetapkan tidak membebankan pengguna. Pada dasarnya, pihak Kementerian berusaha mengekalkan harga yang sama jugalah. Kalau boleh, lagi murah supaya tidak membebankan para pengguna dan juga para peniaga. Sebab itu kami memanggil pembekal dengan juga hypermarket untuk mencadangkan harga yang bersesuaian dengan kemampuan pengguna. Beliau menyatakan demikian semasa Ops Rambi Teruntum yang dijalankan 35 anggota KPDNKK Negeri di Kuantan. Pada program ini, 92 premis dipantau KPDNKK dan semua peniaga dilihat mematuhi peraturan tanda harga dan pelabelan produk. Terengganu muncul negeri pertama di pantai timur yang melaksanakan perkhidmatan bas henti-henti menggunakan bas elektrik dikenali sebagai MyBus. Menerusi skim transformasi perkhidmatan bas henti-henti itu, keseluruhan 30 buah bas disediakan dana akan dilaksanakan secara berperingkat. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, buat permulaan 11 buah MyBus akan mula beroperasi dijangka sebelum Mac nanti dan ini termasuk 4 buah bas elektrik yang memberi impak rendah terhadap alam sekitar sekaligus mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Projek rintis di Pantai Timur kendalian Mara Liners dan Berhad itu kini berpusat di Kuala Terengganu dengan kekerapan beroperasi setiap sejam pada waktu puncak. Fasa pertama sejauh 96.9 km melibatkan laluan pusat bandar, Hospital Sultanah Nur Zahirah, Marang dan Cendring. Manakala fasa kedua Jun ini melibatkan laluan sejauh 100 km. Ia mengenakan tambang antara 90 sen hingga RM2.50 bergantung kepada lokasi. Sekarang kita membuat pertambahan sebanyak 100%. Iaitu sebelum ini kita buat bas henti-henti dalam lingkungan 100 km saja. Tetapi yang ini akan melibatkan lebih daripada 204 km. Jadi berlaku peningkatan 100%. Dan insya-Allah kalau berjaya akan dikembangkan lagi di daerah-daerah yang lain. Program sama telah dilaksanakan di Perak, Negeri Sembilan, Perlis dan Sarawak. Datuk Seri Ahmad Razif sebelum ini menyaksikan majlis menandatangani kontrak perkhidmatan bas henti-henti dengan Mara Liners dan Berhad di Kuala Terengganu. Hari sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri, SPAD diwakili Ketua Pegawai Eksekutif SPAD Muhammad Azharuddin Mat Shah. Manakala Mara Liners dan Berhad diwakili Zahril Effendi Muhammad. Baiklah saudara, N5 diteruskan dengan lintas langsung ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Karunisa Abdul Halim. Silakan Karunisa.
Terima kasih Miza di Studio 3 Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Garis Panduan Umum Tadbir Urus Berteraskan Syariah G2US akan terus diperkukuh dan akan dijadikan model untuk agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Menurut Menterinya, Datuk Seri Jamil Khair Baharom, G2US itu juga akan menjadi contoh dan perlu dipatuhi oleh semua kementerian apabila tiba masa sesuai. Kita akan perkukuhkan pada tahun 2018 menjadi model di peringkat agensi-agensi di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum kita jualkan ataupun sebelum kita war-warkan produk ini sebagai garis takbir urus syariah yang boleh diteladani dan dicontohi oleh kementerian-kementerian. Beliau menyampaikan saranan itu pada Majlis Perhimpunan Agensi-Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. GTUS yang dilancarkan Julai tahun lalu adalah garis panduan bersifat umum sebagai rujukan dan panduan agensi agama tanpa mengetepikan undang-undang dan peraturan semasa di agensi masing-masing. Bagi pengarah bahagian kemajuan Islam JAKIM, garis panduan itu berupaya mempertingkatkan budaya dan nilai tadbir urus yang baik dalam konteks institusi khususnya yang berteraskan agama. Yang lebih utama sekali peranan pasukan ini adalah membantu agensi membentuk satu budaya yang berteraskan tadbir urus syariah. Dan mereka juga berperanan untuk merangka program-program yang bersesuaian bagi menyebarluaskan kefahaman ataupun program-program yang berbentuk advokasi kepada warga kerja dalam organisasi berkenaan. Dalam perhimpunan ini, Datuk Seri Jamil Khair turut menyampaikan sijil pelantikan Ketua Pelaksana Tadbir Urus Berteraskan Syariah Agensi Agama. Mereka akan bertanggungjawab sebagai penggerak dan penyelaras program-program Tadbir Urus Berteraskan Syariah. Pengalaman menguruskan jenazah keluarga semasa di hospital memberi idea kepada seorang peniaga untuk memperkenalkan kit pengurusan jenazah. Set jenazah barzakh itu memudahkan pengguna kerana ia didatangkan dalam satu set lengkap sama ada untuk mandian atau mengkafan sekaligus menjimatkan masa pengurusan jenazah. Menurut pengasasnya, Nurul Muhammad, sambutan diterima amat menggalakkan sejak diperkenalkan kepada AJK Surau dan masjid serta masyarakat di Lembah Klang. Bila ada kematian, ambil masa lebih kurang setengah jam ke 40 minit untuk menyiapkan kain kafan tu. Kena ukur dulu, kena potong dulu, kena buat baju, kena buat kain, kena buat kain cawat. Jadi dengan travel kit, dengan set pengurusan jenazah barzakh ni, kami dah sediakan semua. Dah siap potong dengan cantik dan kemas lah. Bagi pelanggan, set pengurusan jenazah perlu disimpan di rumah sebagai persediaan sebelum dijemput kembali ke pangkuannya. Saya banyak mendengar YouTube dan posting-posting daripada Ustaz Dazuki yang mana dia memberi kesan lah kepada saya di mana posting tu mengatakan, sudahkah anda mempersiapkan diri untuk kembali ke pencipta? Saya sudah persiapkan set ni di rumah. Untuk ayah, nenek saya masih ada lagi. Untuk siapa-siapalah keluarga saya. Pengalaman saya sendiri ketika menghadiri kursus jenazah, saya lihat kalau secara tradisionalnya nak menguruskan jenazah tu, saya tengok masih ada banyak cara-cara lagi yang kita boleh efisienkan, mudahkan. Dan setelah saya alami sendiri dan ambil satu set barzakh ni dan gunakannya ketika menguruskan jenazah, saya dapati memang amat memudahkanlah dan menjimatkan masa. Pengasasnya berharap setiap satu rumah perlu ada satu set barzakh sebagai persiapan awal menghadapi kematian. Atas kesedaran majoriti madrasah tahfiz dibuka untuk lelaki dan sesetengahnya berkonsepkan campuran, mendorong seorang pendakwah membuka tahfiz khusus untuk pelajar perempuan. Menurut pengasas Madrasah Hafizah Tamam, Ustazah Asni Abu Mansur, bermula dengan 10 pelajar pada 2012, sambutan yang diterima amat menggalakkan apabila ia kini menempatkan lebih 40 pelajar berusia 10 hingga 18 tahun di Bandar Baru Bangi. Saya nampak betapa pentingnya guru-guru sekarang ni
adalah guru yang ada latar belakang Quran. Tak kira lah dia nak jadi profesional cikgu sains ke apa, tapi kalaulah dia tu ada basic Al-Quran, saya kata Masya Allah. Sebab ramai yang boleh mengajar, tapi tak ramai yang boleh mendidik. Jadi sebab itu saya rasa kalau dengan pendidik itu adalah orang yang berbasickan Quran, saya kata Masya Allah, mudah-mudahan nanti yang diajar tu dapat rahmat daripada Quran. Madrasah Hafizah Tamam ini beroperasi di 2 unit rumah teres yang dijadikan asrama dan pusat pengajian. Selain pelajar, kesemua warga pendidik termasuk kaki tangan pentadbiran terdiri daripada golongan hawa. Bila form 3 tu rasa macam kosong, rasa perlu diisi. Lepas tu tiba-tiba je kawan ajak datang sini nak hafal Quran. Tanya nak hafal Quran tak? Lepas tu kata nak juga, nak boleh je. Okey, jomlah kita pergi. I choose this school because I want to be an Islamic person who memorize the Al-Quran. I want to go in the right path because I feel that I can do it here. Pusat pengajian yang membawa maksud penghafaz Al-Quran wanita yang sempurna ini terbukti dengan 10 pelajar telah khatam hafazan sejak 2015 di samping meneruskan hasrat kerajaan yang menyasarkan 125,000 hufaz menjelang 2050. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Cawangan Putrajaya menyediakan khidmat fasilitator Pusat Khidmat Keluarga Sosial dan Komuniti PKKSK di Surau Al-Iman, Presin 9 dan Surau Al-Furqan, Presin 11 setiap Sabtu dan Ahad kecuali cuti umum. Program bermula 9 pagi hingga 6 petang. Sehubungan itu, semua warga Putrajaya boleh mengambil manfaat atas khidmat yang disediakan oleh Jawi Cawangan Putrajaya. Laporan tadi mengakhiri berita N5 dari Kompleks Islam Putrajaya. Untuk itu kembali kepada Miza di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Karol Nisa. Seterusnya kita ke Kota Kinabalu bersama Muhammad Dia Sahlan untuk laporan lintas langsung dari Sabah. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada 1:15 hari tadi sempena lawatan kerja 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri kemudiannya melakukan tinjauan mesra ke Tamu Donggongon Pinampang. Laporannya kita bersama-sama Maria Esek di sana. Silakan. Terima kasih Adia. Ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak yang diiringi Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman ke Pasar Tamu Donggongon sebentar tadi telah disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman, Ketua UMNO bahagian Penampang Senator Datuk John Ambrose, para pemimpin Barisan Nasional dan penduduk sekitar. Sebaik tiba, Perdana Menteri dan rombongan telah dibawa melawat batu sumpah Pasar Tamu Donggongon, kemudian diikuti dengan majlis beramah mesra dengan para peniaga di pasar tamu ini yang majoritinya penduduk berketurunan Kedazen Dusun dari sekitar Penampang dan luar daerah. Ini adalah lawatan pertama Perdana Menteri ke tamu ini, yang mana Perdana Menteri beserta rombongan berpeluang meninjau suasana dan hasil jualan yang dijual di tamu ini. Kebanyakan hasil jualan yang dijual di tamu ini adalah hasil-hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, makanan tradisi seperti sambal tuhau, bambangan, inava, barangan antik, kraft tangan seperti gong, parang, gelang manik dan pelbagai lagi. Selain beramah mesra dengan para peniaga, Perdana Menteri beserta rombongan turut dibawa menikmati buah-buahan tempatan seperti buah rambutan, buah manggis, buah langsat dan buah tarap yang merupakan buah yang terkenal di negeri Sabah. Dan untuk rekod pasar tamu ini telah dirasmikan pada 1993 oleh bekas Ketua Menteri yang kini memegang portfolio sebagai Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Ketingan. Tamu ini dibuka seawal pukul 6 pagi hingga pukul 6 petang dan beroperasi pada Khamis dan Jumaat setiap minggu. Lawatan Perdana Menteri ke tamu ini diakhiri dengan majlis minum petang bersama-sama penduduk yang hadir di Buhavan Square Penampang. Sekian dari saya, kembali bersama Dihya.
Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC yang dijangka siap sepenuhnya Oktober tahun ini akan menjadikan Sabah khususnya Kota Kinabalu sebagai destinasi menarik bagi mesyuarat insentif, konvensyen dan pameran MICE. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman yakin SICC mampu memberi manfaat kepada rakyat di negeri ini khususnya para peniaga dan pengusaha. SICC yang dibangunkan Yayasan Sabah merupakan satu venue serba lengkap dengan kemudahan berteknologi tinggi untuk memastikan kelancaran aktiviti MICE. Sekarang ini memang kita kekurangan tempat untuk mengadakan persidangan antarabangsa. Ini boleh menganjurkan persidangan antarabangsa. Jadi ini yang saya percaya yang dikehendaki oleh para peniaga, oleh para pengusaha supaya mereka juga boleh mengadakan exhibition. Tan Sri Musa ditemui media selepas melawat tapak SICC di Kota Kinabalu bersama-sama barisan Kabinet Negeri. Berpuas hati dengan kemajuan projek ini, Tan Sri Musa berharap pembinaan SICC menepati tempoh dijadualkan. Beliau juga turut menyatakan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang memperuntukkan RM250 juta bagi projek ini. Apabila siap kelak, SICC yang meliputi kawasan seluas 6.07 hektar ini akan menempatkan Dewan Pertunjukan Seni, ruang pameran, Dewan Konvensyen, bilik mesyuarat fleksibel dan plaza terbuka bagi aktiviti dan pameran luar. Daerah Nabawan yang dahulunya hanya mempunyai sebuah klinik desa dengan perkhidmatan kesihatan yang agak terhad, kini mempunyai klinik kesihatan yang menawarkan khidmat rawatan lebih baik. Rakyat di daerah kecil itu tidak perlu lagi berulang-alik ke Hospital Keningau dengan kos perjalanan yang tinggi untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Terletak 1 km dari Pekan Nabawan, Klinik Kesihatan Nabawan memberi manfaat kepada lebih 32,000 penduduk di 7 mukim melibatkan 44 kampung. Infrastruktur kesihatan yang dibina dengan kos RM28.8 juta dan mula beroperasi pada 5 Disember 2016 merupakan satu lagi bukti keprihatinan Kerajaan Barisan Nasional BN dalam membela nasib rakyat khususnya dalam aspek kesihatan penduduk luar bandar di negeri ini. Galing ini po kan dia ada rumah sakit Galing ini. Akai jalan kaki akayak mera pandiwan. Kono klinik, kono kiubat pandiwan kak. Tapi kono raraino ada klinik. Terima kasih akhirnya kono kerjaan. Konsep kerjaan turaino nang makra klinik onsei bahun. Onsei ayon mai akiubat ra Nabawan Turaino Amar. Jadi ini terima kasih lah kerjaan. Kalau macam dulu kami pergi di hospital jauh susah, sekarang ada sana sedikit sudahlah pergi di hospital Nabawan ini. Ya, klinik Nabawan ini. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Nabawan, Dr. Ain Adam, tahun lalu sahaja klinik ini menerima kunjungan hampir 65,000 pesakit. Jumlah pesakit pada tahun 2017 adalah hampir seramai 65,000 kedatangan untuk sepanjang tahun lah. Kalau kami anggaran satu hari adalah dalam 300 ke 400 orang. Klinik Kesihatan Nabawan yang mempunyai 87 kaki tangan termasuk seorang pakar perubatan, 9 pegawai perubatan dan 3 pegawai pergigian menawarkan 19 perkhidmatan termasuk kecemasan dan trauma, pesakit luar, perkhidmatan ibu bersalin, X-ray dan makmal. Klinik Kesihatan Nabawan dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak 9 pagi esok. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Muhammad Dia Syahlan. Dan seterusnya, saudara lintas langsung ke Sarawak bersama Bu Mawin di Kuching. Jadi silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri melihat sistem pendidikan aliran Cina sebagai aset penting kepada Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata beliau akan meneruskan segala polisi yang dimulakan oleh Allahyarham Tok Nan termasuk mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu UEC. Tambahnya, kerajaan negeri juga akan terus memberi bantuan kewangan
kepada sekolah-sekolah Cina di negeri ini apabila terdapat keperluan. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam ulang tahun ke-33 Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Rendah Bantuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian dan Kutipan Dana di Kuching. Teks ucapan beliau dibaca oleh Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Ugambas. Dalam majlis tersebut, kerajaan negeri mengumumkan geran sebanyak RM500,000 kepada Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Rendah Bantuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian. Ketua Menteri turut meluluskan peruntukan berjumlah RM150,000 kepada SJKC Tondong. Manakala Datuk Ahmad Douglas turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM50,000 kepada persatuan tersebut. Untuk rekod, terdapat sebanyak 222 sekolah rendah Cina di Sarawak dengan keseluruhan seramai 62,200 murid. Daripada jumlah itu, seramai 19,400 adalah murid Bumiputera. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mempertahankan aset strategik Sarawak di Bakun daripada sebarang unsur sabotaj. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Salehuddin Mat Zaman berkata, keselamatan di kawasan empangan stesen jana kuasa hidro itu amat penting kerana kemampuannya menjana ekonomi negara. Polis Marin jelasnya telah menghantar sepasukan anggota dan pegawainya ke Bakun sejak 10 Januari lepas secara bergilir sehingga fasilitinya siap sepenuhnya. Pasukan itu akan memastikan keselamatan di kawasan empangan seluas kira-kira 50 km persegi itu terjamin dengan kekuatan 2 buah vesel. Empangan itu sendiri, kita turun, kita patrol dengan bot itu, kita akan pastikan empangan tidak akan diganggu. ACP Salehuddin bercakap kepada media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan PPM Sarawak di Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada pengamal media tempatan dan pihak kontraktor yang menyumbang dalam operasi PPM. Anugerah Sastra Negeri Sarawak ASNS 2017 menyaksikan 6 penggiat sastra menerima anugerah untuk kategori masing-masing, namun anugerah utama iaitu Anugerah Sastrawan Negeri Sarawak tiada pemenang. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, selain itu tiada calon yang layak menerima kategori Anugerah Penulis Sarawak Genre Esei Kritikan dan Anugerah Penulis Sarawak kategori Bahasa Melayu Sarawak. Katanya pemenang bagi anugerah khas bahasa dan sastra ialah Hamzah Hamdani, manakala pemenang bagi anugerah penulis Sarawak genre novel ialah Idris Boy. Anugerah penulis Sarawak genre cerpen pula jatuh kepada Muhammad Ali Salim, anugerah penulis Sarawak genre puisi Paru Abdul Hakim, anugerah penulis Sarawak kategori bahasa Iban Harry Usup Umbar dan pemenang anugerah penulis Sarawak kategori bahasa Cina Wong Ching Ping. Pemenang akan menerima anugerah masing-masing dalam satu majlis yang akan diadakan di Kuching pada 24 hari bulan depan. Dr. Anwar berkata demikian ketika mengumumkan senarai pemenang dalam sidang media di Dewan Bahasa dan Pustaka di Petra Jaya Kuching. ASNS yang bermula sejak 1994 bertujuan untuk memberi penghargaan kepada penulis sekaligus mendorong mereka untuk berkarya dengan lebih giat lagi selain membantu ke arah peningkatan dan kemajuan bahasa dan sastra kebangsaan di negeri. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin di Kuching, Sarawak. Dan berita seterusnya kita ke RTM Perlis bersama Nur Aziah Ahmad. Jadi silakan Nur Aziah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ratusan keluarga menerima manfaat hasil program bantuan rakyat bersama Menteri Besar yang dilaksanakan sepanjang tahun lalu. Pendekatan turun padang oleh Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man yang menyampaikan sendiri bantuan kepada golongan sasa turut memberi motivasi untuk mereka berusaha lebih gigih memajukan perniagaan. Menolak bantuan sebagai gula-gula politik, tegas Datuk Seri Azlan, skim bantuan peralatan perniagaan itu dijalankan sepanjang tahun. Peralatan yang diberi mengikut keperluan dan jenis perniagaan yang mereka usahakan. Ini memang adalah salah satu program yang dibuat oleh kerajaan negeri untuk membantu meningkatkan taraf hidup penduduk melalui program bantuan peralatan seperti mesin jahit macam ini, mesin tebang pokok, mesin rumput dan sebagainya, kerana ada sebahagian daripada penduduk-penduduk ini yang mereka menggunakan peralatan ini untuk mendapatkan pendapatan. Dan ini memang kita lakukan sepanjang tahun dan ini
adalah program untuk meningkatkan pendapatan penduduk dan di masa yang sama dari segi jangka panjangnya untuk mengeluarkan mereka daripada kesempitan hidup dan kebergantungan akhirnya kepada kerajaan. Terdahulu, beliau menyampaikan bantuan kepada 8 lagi penerima program bantuan rakyat bersama Menteri Besar di Kampung Katong Pauh, Arau. Turut disampaikan bantuan kerusi roda dan barangan makanan kepada 3 penduduk kampung yang mengalami masalah kesihatan serius selain menyerahkan geran tanah kepada 9 penduduk kampung. Bagi penerima bantuan, pendekatan dalam pengagihan bantuan peralatan yang dilaksanakan kerajaan negeri satu langkah baik menyantuni golongan sasar. Mereka bersyukur dan berterima kasih atas sikap prihatin kerajaan negeri. Makcik berbanggalah makcik dapat bantuan kelagapan niaga ni. Makcik dah buat 25 tahun dah. Makcik dah hilang habis dah wang kopek. Lepas tu terutama pada MB makcik setinggi terima kasihlah kat dia. Dato' Sri MP bagi kat mesin ni, terima kasihnya. Terima kasih ya. Bila dapat mesin apa nanti nak buat nanti? Jek kain, seronok dapat mesin, nak jek kain lah. Itulah. Berapa lama nanti tunggu dan dapat mesin? Dekat 2 tahun. Sekarang bisnes kat mana? Kedai kat mana sekarang? Kedai kat Majek kat rumah. Aku jatuhnya ni lincin ayak. Kaki, kaki tak lalat ni tak lalat jalan. Pi cek doktor cakap akunya apa kingo me. Kingo. Salah. Ulat tak lalat. Jangan kami kiala tang i oi me. Kia sekolah i neng lo i kingo lah. Kata bawa kiala was ibu kiala balak. Aku saya tak lalat. Jalan lah. Jalan mau jalan lekat boleh lah, jalan jauh tak boleh. Sebanyak 4.2 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf persimpangan jalan dalam usaha kerajaan negeri meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengangkutan Negeri Asmaiza Ahmad berkata, peruntukan yang diluluskan dalam bajet negeri tahun ini antara usaha berterusan mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Bagaimana yang pada hari ini kita mendapati peratusan kemalangan jalan raya berbanding 2016 dengan 2017 dah ada penurunan. Kita dah ada 140 kes dah kita dapat penurunan sebanyak 7%. Asmaiza yang juga pengerusi Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR Perlis mengulas perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat MKJR di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kanga. Tambahnya, sepanjang tahun lalu, penunggang dan pembonceng motosikal masih menjadi penyumbang utama kepada statistik kemalangan iaitu sebanyak 1,577 kes daripada keseluruhan 1,927 kes. Paparan itu mengakhiri berita dari Perlis. Teruskan bersama N5 untuk perkembangan seterusnya. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baik, terima kasih Nur Azia dari RTM Perlis. Pusat Transformasi Bandar UTC yang kedua dibuka di Johor mula beroperasi di Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang sejak 31 Disember tahun lalu dan ia bakal memanfaatkan hampir 500,000 penduduk sekitar Pasir Gudang. Dan segmen Negaraku bersama-sama Syaza Syafika Sapudin yang meninjau keberkesanan operasi UTC itu. Pusat Transformasi Bandar di Pasir Gudang merupakan UTC yang ke-21 diwujudkan. Ia mula beroperasi pada 31 Disember tahun lalu dengan mencatatkan jumlah lebih 5,000 pengunjung menggunakan pelbagai perkhidmatan di sini. UTC Pasir Gudang dibina dengan peruntukan Kerajaan Persekutuan sebanyak 20 juta ringgit. 3 juta ringgit lagi dibelanjakan Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG untuk membangunkan elemen tambahan. Ketika ini, 15 agensi kerajaan beroperasi di UTC ini.
termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN. Selain beberapa agensi kerajaan negeri seperti MPPG, Pejabat Tanah dan Galian serta bahagian perumahan Setiausaha Kerajaan Johor. Perkhidmatan di bawah satu bumbung ini terbukti mampu menjimatkan kos dan masa penduduk. Kalau kita nak ke Johor Bahru, memerlukan kos, memerlukan masa yang panjang dan inilah sebenarnya kita nak memberikan perkhidmatan di Pasir Gudang dan juga penduduk yang berhampiran seperti Kota Tinggi ataupun duduk di Pengerang di Desaru, Bandar Penawar Terminal. Selain ruang niaga dan medan selera, kompleks ini turut dilengkapi terminal bas sekaligus menjadikannya tumpuan orang awam. Lagi senanglah, tak payah duduk pun dekat Pasir Gudang. Jadi urusan tu cepatlah. Ya, tempat pun baik, bersih, ya. Lagi senang. Kemudahan pun senang. Ya, semua ada kat sini, lagi senang. Bagi saya adanya UTC Pasir Gudang ni baiklah untuk semua orang kawasan sini kan. Sebab biasa kan susah kan kena pergi JB sana. Kena pergi jauh kan. Macam susah juga lah. Kalau sini okeylah, baguslah. Baik, terbaik. Banyak senang nak buat IC lah. Lepas tu bajikan ada sebelah. Lagipun nak apply rumah pun ada sebelah kan kat sini. Senanglah untuk kita sini. Tak payah pergi bandar jauh-jauh. UTC pertama di Johor dibuka di Kompleks Beli Belah, Galeria Ed Kota Raya Johor Bahru sejak 3 Julai 2014. Laporan Syazah Syafiqah Sapudin untuk Berita RTN. Baiklah saudara, sedikit berita sukan. Badminton Masters Malaysia 2018 bergula laki negara Go Vishem Tan Wee Kiong tekad memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri untuk mara lebih jauh dalam kejohanan berkenaan. Tampak yakin namun ujian sebenar mereka menanti esok apabila bakal bertemu juara dunia yang juga pilihan ketiga dari China Zhang Nan Liu Cheng. Namun Chang Nan Liu Cheng diakui bukan lawan yang boleh dipandang sebelah mata. We always play each other before, but for recently we never play. They're in a good form, so we hope can give a good match tomorrow. Yeah. Tan Wee Kiong dan Go Vishem semakin serasi sejak digandingkan semula Disember lalu. Misi mereka tahun ini tidak lain untuk meraih lebih banyak kejuaraan bersama. Pada aksi pusingan kedua, Vishem Wee Kiong mencatat kemenangan straight set ke atas rakan senegara Teo Yi Ong Yi Sin 22-17, 21-17. Pengalaman nyata membezakan aksi kedua-dua gandingan negara itu menyaksikan Vishem Wee Kiong beraksi lebih baik dengan corak permainan pantas sekaligus memutamatkan perlawanan dengan kemenangan dalam tempoh 32 minit. Sementara itu, kedua-dua wakil perseorangan wanita negara Goh Chin Wee dan Lee Ying Ying turut mara ke suku akhir selepas catat kemenangan ke atas lawan masing-masing. Pada perlawanan pertama, Chin Wee membenam cabaran wakil Taiwan Pan Yu Po. Chin Wee menang 21-11, 21-11 untuk bertemu Ratchanok Intanon pilihan kelima kejohanan esok. Terdahulu wakil Thailand itu menewaskan Christy Gilmore dari Scotland. Dalam satu lagi perlawanan, Ying Ying pula menang ke atas pemain ranking lebih tinggi dari Jepun, Aya Ohori 21-18, 17-21, 21-11. Cabaran getir menanti Ying Ying di suku akhir apabila dijadualkan bertemu juara dunia dan pemenang pingat emas Olimpik Carolina Marin dari Spanyol. Seterusnya kita ke Met Malaysia untuk mengikuti laporan cuaca bersama Atika Maziah Mukhtar. Silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda kini bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca terkini. Melalui cerapan imej carta angin yang terkini diperhatikan, negara kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timuran dengan kelajuan yang agak kencang, boleh mencapai sehingga 60 km per jam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua, khususnya untuk sebahagian perairan Condor dan juga Reef North, dengan kelajuan angin di sekitar perairan tersebut boleh mencapai kelajuan maksimum 60 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama pula masih lagi dikekalkan untuk kesemua perairan yang berwarna kuning ini, dengan kelajuan angin di sekitar perairan ini boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam ini, 18 Januari 2018, dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej gemar radar. Melalui cerapan imej gemar radar yang terkini diperhatikan, hujan lebat dan ribut petir kini sudah mula terbentuk di 1-2 tempat, terutamanya di sekitar bahagian utara di Semenanjung Malaysia dan juga di 1-2 tempat di sekitar pantai barat Semenanjung Malaysia yang dijangka akan beransur reda menjelang malam nanti. Baik, untuk negeri Sabah pula, diperhatikan hujan lebat dan ribut petir juga sedang berlaku di 1-2 tempat di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan juga pantai barat negeri Sabah yang juga dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula diperhatikan ketika ini keadaan cuaca yang lembap turut berlaku di 1-2 tempat di sekitar bahagian Betong, Mukah dan juga Sarike yang dijangka akan mula bergerak masuk ke sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak menjelang ke malam nanti. Baik, ini saja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah, rakan cuaca anda. Baik, terima kasih Atika Marziah Mokhtar dari Malaysia. Dan saudara, laporan tadi mengakhiri pertemuan kita menerusi 5 hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi.